Hai belajar SRT, apa khabar semua? Semoga anda sihat dan sejahtera. Okey, hari ini kita sambung juga tajuk 9.3 iaitu hidangan berasaskan ikan dan kerang-kerangan bagi sajian timur dan barat. Okey, tapi kali ini kita fokus kepada kerang-kerangan iaitu part 2. Jom kita mula. Alright, belajar kita tetapkan kriteria kejayaan dulu. Anda dikira berjaya sekiranya dapat mengklasifikasi kerang-kerangan dan juga memberi contoh. Kemudian cuba terangkan cara pemilihan kerang-kerangan dan juga prosedur penyimpanan kerang-kerangan serta merancang menu dan memilih resepi berasaskan kerang-kerangan untuk sajian timur dan barat. Are you ready? Adakah kamu suka makan masakan kerang-kerangan, ketam goreng pedas, kerang rebus sos Thai, sotong bakar? Adakah ini ialah makanan minat anda? Jom kita belajar teori dahulu. Baik belajar, kita kenal dulu klasifikasi kerang-kerangan. Okey, kerang-kerangan sebenarnya ialah haiwan yang invertebrata iaitu haiwan tanpa tulang belakang yang hidup dalam air sama ada sungai ataupun laut. Okey, ia dibagi kepada dua jenis. Satu jenis ialah krustasea, satu ialah molluska. Okey, krustasea ialah haiwan laut yang ada ruas. Dan ruas ini berkulit, okey, dan kaki sambung kepada ruas. Apa tu ruas? You tengok jari kamu ada 3 ruas kan? Ya, bila jari anda bengkok, maknanya ruas ini yang membolehkan jari anda bengkok lah. Alright, so apa haiwan laut yang ada ruas berkulit? Contohnya ialah udang dan juga ketam. So, masa exam kalau suruh you tulis contoh krustasea, anda tulislah udang dan ketam. Okey, kamu tengok contoh ini. Yes, udang ataupun ketam nipa ataupun ketam bunga. Alright. Bekalan menentukan harga masakan ini. Kadang-kadang ketam mahal, sebab bekalan tak cukup lah. Permintaan dia tinggi tapi bekalan kurang, so harga dia naik macam tu. Alright, kita tengok jenis kedua iaitu molluska. Molluska pula ialah haiwan laut yang lembut dan hidup di dalam sepasang kulit keras yang boleh dibuka atau ditutup. Okey, Tuhan yang menciptakan haiwan laut ni sebab lembut kan? So Tuhan bagi dia kulit keras ataupun nama lain cangkerang untuk melindungi haiwan laut ini. Okey, kadang-kadang dia bagi haiwan laut molluska ni ada sepasang kulit keras iaitu dui cangkerang ataupun ada juga yang satu cangkerang. Alright, masa exam kalau suruh tuliskan contoh, anda boleh tulis ini. Kerang. Okey, cikgu bagi gambar supaya you tahu. Bila you tulis jawapan ni, you kenal lah. Ini ialah kerang. Okey, ini ialah siput. Okey, ini ialah tiram. Ini kupang. Lokan. Kepa. Okey, lala. Dan juga remis. Okey. Pernah you makan kan? Saya percaya kamu pun pernah makan dan suka makan. Okey, antara kepa dan remis kamu nampak macam lebih kurang sama. Kulit dia licin lah. Okey, tapi kepa tu lebih gemuk sikit. Okey, untuk remis dia lepes sikit. Untuk lala banyak yang orang goreng bersama sambal. Okey, kerang pun sama, rebus lepas tu goreng bersama dengan sambal. Okey, ataupun tiram, kupang, lokam, ada resepi masing-masing. Anda boleh search internet lah untuk dapatkan sajian barat ke sajian timur. Kemudian cuba rancang menu ikut step yang cikgu akan ajar kejap lagi. Alright, kaedah memasak yang sesuai ialah kaedah haba lembab atau haba kering. Kedua-dua sesuai. Contohnya kalau you nak kukus pun boleh, dah sedap. Okey, kalau nak rebus, panggang atau dimasak bersama kuah dan sos pun sesuai. Cuma untuk kerang-kerangan ini, waktu memasak mesti singkatlah supaya dapat mengekalkan kelembapan dalam isi kerang-kerangan. Sekiranya masak terlalu lama, isi dia akan
menjadi kering dan lihatlah susah nak dikunyah. Okey. Kemudian kerang-kerangan ialah satu sumber protein yang sangat bagus dan mengandungi vitamin B12 iaitu vitamin yang penting untuk sel darah merah manusia ni, dan mengandungi garam mineral contohnya iodin, zat besi dan fosforus. Jadi hidupan laut ni memang berzat garam mineral, okey, di mana daging lembu mungkin tak mengandunginya. Contohnya iodin ni kalau you dapat okey, daripada hidupan laut ni, iodin boleh mengelakkan kita dapat penyakit goiter, iaitu di bahagian leher kamu bengkak macam tu. Okey, so jangan langsung tak makan hidupan laut, dia sangat penting dan kaya dengan protein, vitamin, garam mineral. Okey, dan hidupan laut ni, kerang-kerangan ni rendah lemak dan kurang kalori. Maksudnya tidak menyebabkan kamu kegemukan lah. Okey, cuma sila elak makan mentah sebab mungkin di cangkerang tu mengandungi virus atau bakteria, ataupun dia hidup di kawasan pengairan yang mungkin pencemaran air, mungkin ada virus dan bakteria yang tidak boleh dielakkan, dan masa proses pembersihan tidak dijalankan dengan bagus, boleh mendapat penyakit hepatitis B ke, okey, typhoid ke. Okey, pastikan kamu masak dahulu, tapi singkatlah, mungkin 5 hingga 10 minit gitu. Okey. Baik belajar, setelah mengenali klasifikasi, jom kita lihat cara pemilihan kerang-kerangan. Pastikan masa you memilih, kerang-kerangan itu bau segar dan tidak busuk, bentuknya elok, tiada bahagian tertanggal, pastikan kulit tidak berubah warna dan juga masih melekat. Alright, 3 cara pemilihan. Cara penyimpanan pula terbahagi kepada 2. Pastikan penyimpanan bersih, maksudnya bersihkan dahulu. Okey, kalau boleh porsikan dan simpan di dalam peti sejuk beku dengan segera. Okey, kerang-kerangan ni elaklah di suhu bilik terlalu lama, dia akan jadi busuk. Okey, kemudian kerang-kerangan yang masih hidup perlu disimpan di dalam bekas tertutup dengan kain lembap di dalam peti sejuk beku. Okey, alright, kita lihat pula kalau masa exam suruh you tuliskan cara-cara atau langkah-langkah merancang menu hidangan berasaskan kerang-kerangan, pastikan kamu masih ingat betul 4M huruf besar, M huruf kecil ini. Di video lepas masa hidangan ikan pun cikgu dah terangkan. Jom kita ulang kaji. Okey, nak rancang menu 4M besar, 4M kecil, kamu tulis macam ni. Jumlahnya 5 step. Tulis dulu 5M besar dan untuk di langkah kelima tulis 4M kecil. Alright, M pertama ialah merancang menu hidangan X. Okey, maknanya X tu ialah isilah apa nama menu yang kamu nak masak tu. Contohnya di sini saya ambil ketam goreng pedas, boleh? Alright, kamu tulis macam tu lah. Merancang menu hidangan ketam goreng pedas. Kemudian langkah kedua, M kedua ialah masih ingat tak apa? Pandai, iaitu memilih resepi X. Langkah kedua baru pergi pilihlah resepi menu ketam tadi, ketam goreng pedas. Sebab di pasaran banyak resepi, ada yang resepi porsi 6 orang, ada yang porsi 2 orang macam tu. Pilih resepi yang sesuai. Kemudian langkah ketiga, menyenaraikan alatan dan bahan bagi menyediakan X. Ingat X ni ialah gantikan dengan nama menu tersebut. So, you senaraikan dulu, pastikan ada alatan baru boleh masak. Okey, kemudian senaraikan bahan, pastikan boleh bawa untuk beli bahan. Faham? Kemudian buat anggaran kos, iaitu membuat pengiraan kos dulu. Okey, dah make sure bajet cukup, go pergi beli bahan. Okey, baru pergi ke step kelima, iaitu mula jalankan amali memasak, iaitu menyedia dulu, sedia, memasak, menghias dan menghidang. 4M huruf kecil ni. Faham? So, X tu tukar kepada nama menu yang nak masak. So, keseluruhan kalau saya nak masak ketam goreng pedas, saya tulis macam ni. Merancang menu hidangan ketam goreng pedas.
Kemudian memilih resepi ketam goreng pedas, menyenaraikan alatan dan bahan bagi menyediakan ketam goreng pedas, membuat pengiraan kos ketam goreng pedas, dan last sekali menyedia, memasak, menghias dan menghidang ketam goreng pedas. Adakah kamu dah faham? Masa exam kalau dia tak bagi nama khas tu, okey, bagi menu tersebut, anda boleh tulis macam ni juga. Merancang menu hidangan berasaskan kerang-kerangan. Nombor 2 ialah memilih resepi hidangan berasaskan kerang-kerangan. Kemudian menyediakan alatan dan bahan hidangan berasaskan kerang-kerangan. Makna saya ialah X tu tukar kepada hidangan berasaskan apa pun sudah jadi. Okey? Alright, harap you faham. Kadang-kadang soalan keluar bukan kerangan-kerangan, mungkin daging ke, dessert ke. Guna cara petua ini 4M. 4M huruf kecil ini membantu anda rancang menu. Jom kita rujuk buku teks resepi Kupang Barat tu, kupang keju tu. Okey, maksudnya sajian barat lah. Okey, ada juga yang sajian timur, contohnya tom yum seafood ke pun boleh. Anda rujuk dan anda boleh cuba di rumah. Okey, kalau you betul-betul nak cuba di rumah, pastikan you lakukan mise en place. Apa maksud mise en place? Masa video lepas cikgu terangkan, mise en place ialah bahasa Perancis di mana bagi tahu kamu keseluruhan bahan kena siap potong dulu, siap bersih dulu dan hidang dalam mangkuk bahan yang sesuai. Okey, sebelum mula memasak, itu langkah persediaan, kita namakannya mise en place. Okey. Jadi untuk krustasea, okey, ketam udang, inilah langkah kalau masa exam suruh you tuliskan langkah mise en place bagi krustasea, kamu boleh tulis ini. Di sini ada 4 Kamu tulis mana-mana lah. Kalau disuruh 2, you tulis 2. Okey, bersihkan bahagian luar kulit keras. Okey, pendek kan, senang. So masa you nak mise en place tu, pastikan you bersihkan bahagian luar. Kemudian sediakan udang, okay, dalam bentuk asar ke, atau mengkopek seluruh atau separuh kulit ke. Okey, tuliskan di situ sebagai langkah mise en place. Okey, so memang udang tu kamu kalau nak masak tom yum biasa biar bentuk asar lah. Tapi kalau you nak masak yang nak masak bersama mi ke, mungkin you kopek seluruh tau. Alright, ada yang dia nak goreng ke, dia masuk buttermilk ke, so dia boleh separuh kulit, iaitu biar ekor saja masih melekat pada badan gitu. Alright, so itu mise en place langkah kedua. Langkah ketiga ialah sediakan ketam dengan buang bahagian usus dan juga perut. Sebenarnya udang pun ada usus kena buang juga lah. Okey, itu mise en place ketiga. Mise en place keempat ialah asingkan sekiranya ada yang telah busuk atau merosak. Alright, you boleh rujuk gambar ini, rujukan kamu. Okey, masa exam tanya juga kalau suruh you tuliskan mise en place bagi menyedia moluska, iaitu pelbagai jenis kerang ke, kupang ke, okey, tiram ke, anda boleh tulis inilah langkah mise en place. Bersihkan cangkerang daripada kotoran atau pasir dengan air bersih. Tiram sebab cangkerang dia tak rata kan, so dibersihkan dengan berus. Okey, untuk ketiga ialah cangkerang tidak pecah dan tertutup rapat lah. So dalam proses sedia tu, pastikan cangkerang tidak pecah. Kemudianlah nombor 4, asingkan sekiranya ada yang busuk dan rosak. Okey, nombor 5 ialah kalau you nak dapatkan isinya, pastikan guna pisau yang khas bagi mengkopek cangkerang dengan berhati-hati. Okey, alright, so ini ialah cara mise en place. Cikgu tunjuk video pula macam mana membersih, mengyang, iaitu buang organ dia, dan juga memotong. Jom kita mula tengok.
Baik pelajar, setelah menonton video demo dan juga menerang penerangan cikgu, adakah kamu dah capai kriteria kejayaan hari ini? Jom kita semak, adakah kamu boleh bezakan klasifikasi kerang dan berikan contoh? Adakah kamu boleh terang cara pemilihan dan prosedur penyimpanan? Kalau masa exam suruh you rancang menu berasaskan kerang-kerangan, adakah kamu boleh tulis stepnya, langkahnya? Masih ingat 4M huruf besar, 4M huruf kecil itu membantu anda. Good job semua. Semoga anda berjaya menjawab soalan dan juga kalau boleh aplikasilah kemahiran. Okey, nak kuasai kemahiran memasak mesti guna satu jalan sahaja, iaitu berani mencuba. Alright, minta izin ibu ayah, boleh tak jadi helper dulu, pembantunya. Okey, untuk langkah mise en place, biar kamulah buat pembersihan dan buat potong-potong, kemudian minta izin. Kalau ibu ayah izin kamu masak, cubalah resepi. Okey, memasak memang satu aktiviti untuk zaman COVID ini bersama ahli keluarga. Okey, kuasailah kemahiran hidup ini. Alright, kita jumpa lagi di video seterusnya. Okey, bye.